Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini 8 Zulhijjah, bermakna bermulanya ibadah haji secara rasminya lah. Sebenarnya ibadah haji itu seperti yang saya katakan adalah pada beberapa hari saja, itu 8, 9, 10, 11, 12 hingga 13 Zulhijjah. Jadi hari ini apakah signifikannya hari ke-8 ataupun dikenali sebagai hari Tarwiyah? Dan kenapa dikenali sebagai hari Tarwiyah? Mengikut Imam Ibn Qudamah, ada dua sebab yang dikenali sebagai hari Tarwiyah ni, iaitu pada 8 Zulhijjah ni. Yang pertama, pada zaman dulu bila orang nak pergi Arafah, kita akan pergi ke Arafah wukuf pada 9 hari bulan. Jadi sebelum kita pergi ke Arafah, kita akan ke Mina untuk mengumpul air, yang dikenali sebagai Tarawun. Dan yang kedua, 8 Zulhijjah ni start mimpi pertama Nabi Ibrahim berkenaan dengan terpaksa menyembelih Nabi Ismail untuk dikorbankan. Dan sifat tertanya-tanya ni, adakah mimpi ini benar atau tidak, adakah daripada Allah ataupun adakah daripada syaitan. Jadi sifat tertanya-tanya ini dikenali sebagai yurawi, jadi gabungan tu lah. Jadi kerana itu dikenali 8 Zulhijjah ni dikenali sebagai hari Tarwiyah. Jadi saya difahamkan di Mekah nanti 1000 jemaah haji kita bermula 8 Zulhijjah ni, mereka akan mula enter state of ihram sekitar 7 pagi dan akan pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf kudum. Saya difahamkan juga mereka akan melakukan haji ifrad tahun ni lah, bermakna mereka tidak akan ada dam atau tidak akan menyembelih binatang seperti di dalam haji kiran. Jadi mereka akan menjalankan haji ifrad. Jadi dalam keadaan sekarang ni pun itu yang haji jenis yang paling sesuai untuk dilakukan. Dan mereka pun tak perlu enter state of ihram tu lama sangat kan. Jadi tak susah lah bagi mereka. Jadi mereka akan tawaf kudum dan kemudiannya akan berangkat ke Mina. Jadi ada sedikit perbezaan. Saya sendiri, siapa-siapa lah yang melakukan haji di bawah tabung haji, pada 8 Zulhijjah ni 8 pagi tu kita orang dah siap-siap dan dah pakai ihram, cuma tak niat lagi. Niat apabila kita naik atas kenderaan, kita akan terus pergi ke Arafah. Berbandingan apa yang Nabi buat dan para sahabat, iaitu baginda pergi ke Mina terlebih dahulu. Jadi ada dua pendapat juga dalam hal ni. Ada yang mengatakan benda ni hanya sunat sajalah, pergi ke Mina tu sunat saja dan tidak mengganggu pun sangat kerja-kerja haji. Dan satu pendapat yang lebih keras, yang lebih ni, dia katakan kita kena pergi ke Mina sebab Nabi pergi ke Mina dulu. Jadi wallahualam lah, ala kulli hal ini adalah urusan, saya ingat lebih pada transportation, sebab bukan senang kita nak delegate 30,000 orang Malaysia nak hantar pergi Mina, lepas tu nak pergi Arafah, lepas tu nak pergi balik, nanti akan ke Mina balik. Jadi saya ingat, tapi alhamdulillah lah ada beberapa package yang masih menjalankan hari Tarwiyah ni, mereka ke Mina. Macam tahun lepas, package kalau kita bersama dengan Tuan Guru Haji Basit, Doktor juga dengan Dr. Rora, juga dengan Ustaz Jo, insyaAllah dapat pergi ke Mina. Dan saya berharap jika saya diberi peluang lagi untuk kali kedua mengajar haji, saya akan insyaAllah akan mengikut package, dan insyaAllah kita berharap dapat mengikuti sepenuhnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi tahun ini 1000 Duyufar Rahman yang terpilih adalah amat beruntung. Saya kira bukan saja dari segi keselesaan mereka, dan juga dari segi mereka 100% saya yakin dapat ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Seperti contoh macam nanti nak tawaf, mereka akan terus boleh kucup Hajar Aswad dulu. Tapi saya tak pastilah adakah benar, dibenarkan ke tidak. Mungkin siapa-siapa yang tahu boleh komen. Tapi kalau ikut sunnah Nabi terus kucup Hajar Aswad dahulu, lepas tu baru Nabi melakukan tawaf, dan yalah, habis tawaf pun Nabi kucup lagi sekali kan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh jemaah haji ketiga hari Tarwiyah ni? Jika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, apabila baginda bertolak ke Mina pada 8 Zulhijjah, baginda akan melakukan solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh di Mina. Dan untuk solat Zuhur, Asar dan Isya, baginda akan kasarkan lah, mereka akan pendekkan.
Banding pula kalau kita ikut tabung haji, kita akan terus ke Arafah. Dan untuk semayang Zuhur dan Asar, mereka akan jamak, tapi jamak tamam. Maksudnya kita akan buat 4-4. Lepas tu Maghrib dengan Aisyah pun akan jamak tamam juga, akan buat 3-4. Jadi saya pun tak faham kenapa mereka buat macam tu, kenapa tak ikut saja sunnah Nabi Muhammad untuk kasar saja kan. Untuk kasar saja semayang Zuhur, Asar dan Isyak tu. Okey, lepas tu lebih pada persiapan lah, untuk sebab kita nak tumpu pada Arafah. Arafah bermula selepas Zuhur pada 9 Zulhijjah. Jadi lepas Zuhur 9 Zulhijjah sampai ke Asar tu akan ditumpukan untuk berdoa sebanyak mungkin. Jadi hari Tarwiyah ni lebih pada kita berehat, prepare, ambil spot-spot yang tentu. Kalau kita pergi ke Arafah tu banyak orang dah booking spot ni untuk duduk bersama keluarga ataupun sama pasangan masing-masing. Jadi saya nak recall balik masa melakukan haji tahun lepas pada hari Tarwiyah tu, kita diorang naik bas tingkat dengan tingkat by tingkat. Jadi preparationnya, yelah sebelum kita dihantui, dia kata nanti walaupun jarak dekat daripada Mekah nak ke Arafah tu dekat, tapi mengambil masa 8-7 jam, 7-8 jam sebab jam dan sebagainya kan. Jadi kita pun dah memang ready. Ada yang setengah-setengah waktu dah bawa extra food takut lapar di tengah jalan. Jadi tapi alhamdulillah benda tu tak berlaku. Saya ingat trafik pun perancangan tabung haji, perancangan Menteri Haji Mekah juga di Saudi juga telah berlaku dengan begitu baik. Jadi tak ada jam pun. Dalam setengah 45 minit macam tu dah sampai dah, alhamdulillah. Tapi dia jadi macam culture shock. Kita bukan tak tahu apabila kita pergi Arafah nanti akan pack tidur dekat-dekat kan. Dalam 10 kaki persegi tu berapa ramai orang lah. Memang gila ramai lah. Jadi kalau siapa yang badan besar tu lagi seksa. Ada yang setengah-setengah tu ambil keputusan untuk cari kapet mana-mana, tidur kat luar je, keluar kemah je. Yang juga apabila ada orang dijanjikan tahun ni tak panas sebab dapat aircon lah kan, tapi sama juga dapat blower dengan air tu juga. Jadi alhamdulillah, masya-Allah panas juga. Jadi persediaan mental tu satu. Lagi satu, berserah pada Allah je lah. Apa yang Allah bagi tu terima je lah, alhamdulillah. Jadi siapa yang pergi awal ke Mekah atau Madinah lebih awal 2-3 minggu tu kan, jadi kita kira selesa lah dapat masuk aircon, pergi Masjidil Haram pun aircon. Tapi untuk start 8-9 ni ke Mina, Arafah dengan Mina ni memang terpaksa menghadapi kepanasan yang mengejutkan juga. Jadi itu antara benda-benda yang kenangan-kenangan indah. Lagi satu, toilet. Bila teringat toilet, untuk orang untuk lelaki ni kira okey lagi lah. Kita ada satu brother tu yang satu bilik dengan kita orang, dia dah siap sedia berbotol-botol air mineral. Takut tak boleh nak masuk toilet, nak membuang dalam botol ni. Masya-Allah, saya teringat balik kelakar. Jadi toilet ni pun satu cabaran, tapi lepas tu semua ni akan jadi kenangan indah je. Cuma masa tu kita stres sikit lah, tapi lepas tu jadi kenangan indah. Jadi insya-Allah esok kita akan cerita pula pasal Arafah lebih lanjut lah. Arafah tu lebih detail sebab puncak haji adalah Arafah. Jadi itulah, saya doakan pada para duif Rahman tahun ni supaya dapat buat semua manasik haji mengikut sunnah Nabi dan juga dapat haji mabrur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.